أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saya muliakan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan hadirin hadirat tak sampai lagi. Mudah-mudahan kesemua kita di dalam perlindungan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita berada pada 17 Rabiul Akhir, 17 Rabiul Akhir. Jadi kita ni dah tak berapa lama lagi lah nak jumpa balik bulan Ramadan kan. Tapi di samping ini pun kita kini berada pada bulan Oktober. Jadi kalau kita ingat dulu mula-mula berlaku apa yang telah berlaku di Palestin dulu pada bulan Oktober lah, 7 Oktober. Jadi hari ni dah berapa puluh Oktober lah. Jadi dah setahun lebih, banyak peristiwa yang telah berlaku sepanjang setahun ini, tuan-tuan. Itu benda-benda yang tragedi yang berlaku lah pada zaman ini, dan kita sedang menyaksikan apa yang sejarah, kita sedang berada pada sejarah. Sebab tu kita, apabila benda ni berlaku, kita kena ada benda yang kita buat supaya kan, kita sekarang berada dalam sejarah. Apa yang you buat masa benda tu berlaku? Jadi ada yang telah kita buat. Kita mungkin bersuara, kita mungkin menderma, kita mendoakan dan sebagainya. Jadi kita nak balik kita punya kitab ni, tuan-tuan. Kitab kita yang kita pelajari pada setiap bulan ni adalah kitab larangan-larangan syarak. Apakah perkara-perkara yang agama larang kita? Apakah syarak? Syarak itu adalah peraturan yang Allah Ta'ala tentukan. Apakah yang dilarang kepada kita? Ini kitab yang kita sedang pelajari. Dan jadi kadang-kadang orang ni dia rasa, kalau kita ditanya kan, macam mana manusia yang paling bertakwa? Kalau orang tanya kita kan, macam mana manusia yang paling bertakwa? Mungkin kita akan gambarkan kepada orang yang tanya tu, orang ni rajin solat kan, orang ni rajin puasa, orang ni rajin macam-macam lah, ibadat, bayar zakat kan. Kita rasa amalan itu menyebabkan dia lebih bertakwa kan. Dan apabila Nabi SAW nak cerita tentang orang yang paling bertakwa, Nabi tanya kepada para sahabat, dia tanya, siapa yang nak ambil ataupun siapa yang nak dengar beberapa perkataan daripada aku, lalu dia beramal dengannya, ataupun dia mengajar orang yang nak beramal dengannya. Nabi tanya macam tu, siapa yang nak dengar perkataan ni? Lalu Abu Hurairah angkat tangan, dia kata, aku ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, aku nak dengar dan aku nak amalkan benda tu. Lalu Nabi sebut kepada Abu Hurairah, Nabi kata, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jaga-jaga engkau dengan benda-benda yang haram, engkau akan jadi manusia yang paling beribadah kepada Allah. Kaulah manusia yang paling ibadah kepada Allah. Nabi tak kata orang yang paling beribadah ni adalah orang yang paling solatnya tanpa berhenti, tak. Nabi kata orang yang paling menjaga perkara-perkara haram, dialah manusia yang paling menyembah Allah, ataupun manusia yang paling hamba kepada Allah, yakni orang yang ibadah kepada Allah. Jadi kita belajar kitab ni benda-benda yang dilarang oleh syarak. Jadi kita sentiasa belajar untuk kita jaga-jaga daripada apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kita sambung sikit hadis tu, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jaga-jaga engkau dengan perkara-perkara yang haram, engkau adalah orang yang paling beribadah. Kaulah manusia yang paling beribadah. Warda bima qasamallahu lak. Kau rasa gembira dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada engkau. Kan? Orang ni Allah Ta'ala bagi rezeki tak sama, tuan-tuan. Kan? Tak sama kita ni. Kan? Mungkin kita sekolah dengan dia sama, masuk sekolah menengah pun sama, duduk taman yang sama, kerja pun dokek-dokek, tapi rezeki kita tak sama. Nabi kata, warda bima qasamallahu lak. Kau gembira dengan apa yang Allah Ta'ala telah bahagikan pada engkau.
Takun aghnan nas, engkaulah manusia yang paling kaya, Nabi kata. Kalau kita ni gaji banyak pun kita rasa tak cukup lah ni kan, apa ada ni tak cukup lah, kita rasa tak cukup. Yang tu tak kaya kita ni. Kalau kita rasa cukup, alhamdulillah ada hari ni nak makan, alhamdulillah hari ni ada sesuatu untuk kita bagi keluarga kita makan, kita pakai, ada bilik air untuk kita mandi, ada, semua ada kan, cukup. Dalam peti ais pun ada. Jadi kita rasa cukup dan kitalah manusia yang paling kaya. Warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minah. Nabi kata, dan kau buat baik dengan jiran kau, engkau akan jadi orang yang beriman. Nabi gambarkan orang yang beriman ni, yang beriman dengan Allah ni, macam mana sifat dia? Dia baik dengan jirannya. Kalau dia bergaduh, dia tak, iman dia tak cukup. Kalau dia gaduh, ada masalah dengan jiran dia kan, tak senang dia tengok parking lebih sikit, buntut tu masuk ke pagar dia sikit, dia rasa dia kan dia rasa tak kono, dia rasa tak sempurna iman dia lagi. Dan yang seorang ni pun janganlah benda-benda kecil macam tu jaga dengan jiran. Jangan bagi dia rasuh dengan gitu. Jangan buat benda-benda yang boleh sikit tu, mata jiran ni, dia mata dia kat situ pintu pagar dia tu. Jadi jaga, jangan bagi dia sakit hati. Jaga benda tu, jadi orang yang beriman. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun muslimah. Dan sayangi orang lain seperti mana engkau sayang diri engkau adalah orang muslim. Nabi kata. Jadi kau sayang kat budak tu kan, ini insya-Allah sok kan, jadi orang-orang yang hebat. Macam mana kau sayang diri kau sayang dekat orang lain, engkau orang muslim, Nabi kata. Dan Nabi last kali Nabi pesan, wala tuksirit tahik, dan jangan banyak sangat gelak ni. Jangan banyak sangat gelak. Fa inna kathratat tahik, sesungguhnya banyak gelak ni, tumitul qalb, akan mematikan hati kita. Bukan tak boleh gelak, dalam hadis ni bukan maksud dia tak boleh gelak. Nabi gelak tak? Nabi gelak tuan-tuan, Nabi bukan serius dia tak. Nabi gelak, kadang-kadang Nabi gelak tu nampak geraham dia. Nabi gelak tu nampak geraham. Sahabat kata geraham tu maknanya belakang lah. Senyum tu lebar betul, nampak sampai geraham. Bukan tak boleh gelak, tetapi banyak sangat nak gelak, banyak sangat. Kita akan cari satu aktiviti hari tu, pagi ni apa yang boleh menghiburkan hati aku kan, kita nak gelak, kita nak happy kan. Yang tu lah manusia ni, macam tu lah. Isnin sampai Jumaat ni kojo, stres. Hari Sabtu Ahad apa nak buat? Nak berhibur kan. Kalau dah pencen pula lagilah kan, Isnin sampai Jumaat ni macam mana nak menghiburkan hatinya. Jadi yang ni juga Nabi kata jangan banyak sangat cari benda-benda yang nak menyebabkan gelak. Kadang-kadang okey, tapi satu hari tu nak gelak aja kan. Jumpa kawan, kenapa orang lelaki ni suka keluar? Dia jumpa kawan dia, nak buat apa? Nak gelak lah sebenarnya kan. Nak gelakkan orang tu, gelakkan orang ni, betul dia pun kelakar kan. Tu malam orang lelaki kalau malam kan, kalau siang orang perempuan pula. Kenapa nak pergi pasar kan? Kenapa nak pergi rumah orang tu? Sebab nak jumpa kawan, nak galak kata orang. Nabi pesan kepada semua orang jangan banyak sangat gelak. Jadi ini juga pesanan untuk diri saya tuan-tuan. Ala kulli hal, apa yang saya nak sampaikan tadi adalah berkaitan dengan kitab ni. Nabi sifatkan manusia yang paling beribadat kepada Allah adalah orang yang paling menjaga perkara-perkara yang haram. Menjaga perkara. Baik. Tuan-tuan, jadi kita nak ulang kaji sikit tajuk yang terakhir kita belajar bulan lepas. Siapa ingat? Tajuk yang kita belajar bulan lepas adalah tajuk yang last. Kita belajar bulan lepas 3 topik. Bulan lepas kita belajar, tajuk yang terakhir kita belajar adalah babu nahyir rajuli 'anil nadhari ila ar-rajul wat tahaddus ilaihi waqta qada'il hajah. Bab larangan lelaki daripada melihat lelaki lain dan bercakap dengannya waktu buang air sah. Itu kalau ingat minggu lepas kita cakap tajuk ni, waktu buang air Nabi larang jangan berburak kan, duduk sebelah-sebelah betul burak, oi kau pergi mana tadi kan. Jangan.
Nabi Allah Taala yamqut, innallaha fa innallaha yamqut. Allah benci benda tu. Jangan berbual waktu buang air, kan? Buang air, kan? Banyak lagi lah yang kita cakap tu. Maknanya kita bila nak buang air ni, kita jangan duduk dekat-dekat lah, kan? Zaman dulu buang air di mana? Di padang pasir tu, kan? Zaman Nabi tu dia pergi jauh-jauh, so supaya tak nampak aurat sama-sama. Hari ni tak payah pergi jauh-jauh, mungkin sebelah-sebelah, tapi sebelah-sebelah pun dia nak berbuak, tak habis buak, nak buak lagi dalam bilik air. Nabi kata Allah benci benda ni. Dan jadi kita dah syarahkan kenapa di antara sebab-sebab Allah Ta'ala benci tu. Ada banyak sebab lah, kan. Mungkin salah satunya dia menyebabkan orang buang air ni jadi apa tuan-tuan? Kalau buak jadi lama, betul? Kalau buak minum air, kalau minum air normal satu gelas berapa minit? Mungkinlah 5 minit, 10 minit. Tapi kalau buak 2 jam pun tak habis, kan. Jadi itu antara sebab, mungkin antara dipanggil hikmah. Nabi kata Allah Ta'ala benci orang yang buang air sambil berbuak. Jadi lama dia punya buang air. Baik, kita nak masuk tajuk yang baru, tuan-tuan. Kita tak buka soalan lah. Untuk tajuk lepas kita tak buka soalan. Kita buka soalan untuk tajuk yang baru saja. Okey, kita masuk tajuk yang baru, iaitu babun nahi anil istinja'i bil yamini wa massad dzakar. Bab larangan daripada istinja dengan tangan kanan dan memegang zakar, ataupun kemaluan. Bab larangan istinja dengan tangan kanan dan juga pegang kemaluan dengan tangan kanan. Okey, ini tajuk apa ni, tuan-tuan? Kita dengar hadis ini diriwayatkan oleh Abi Qatadah, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina, muttafaqun alaih, wal lafzu li Muslim. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan kena tahu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Maknanya hadis ini pada darjat yang paling sahih. Hadis ni, tuan-tuan, kalau kita sebut hadis ni sahih, dah tinggi dah darjat dah. Sahih tu tinggi dah. Tapi atas daripada sahih, dia punya perkataan muttafaqun alaih. Kalau tuan-tuan biasa dengar hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maknanya hadis ini disepakati kesahihannya oleh dua jago. Siapa? Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih yang level atas. Okey, apa yang Nabi bagi tahu dalam hadis ni? Abu Qatadah ataupun Abi Qatadah riwayatkan, Nabi kata, dia kata Nabi bersabda, jangan seseorang kamu pegang zakarnya dengan tangan kanannya, wa huwa yabul, dalam keadaan dia sedang kencing. Ni apa maksud dia ni? Kan tak boleh ke pegang zakar dengan tangan kanan? Ini cerita lelaki lah, kan? Nabi tak maksudkan tak boleh pegang dengan tangan kanan, tapi Nabi tak bagi bila waktu kencing tu. Waktu kencing you pegang dengan tangan kanan. Sebab apa? Banyaklah sebab dia. Ada bincang kat sini. Okey, ada antaranya saya sebut jangan lupa pula, kan. Mungkin tangan kanan dia ni dia pegang tu tiba-tiba terkena najis dekat tangan kanan. Kan? Tangan kiri ni dah kotor dah. Pegang pula dengan tangan kanan. Tangan kanan pula kotor. Jadi nak angkat baju, nak tolak apa, habis dua-dua kotor. Nampak? So jangan, kanan ni biarkan dia bersih. Apa-apa pegang dengan tangan kiri. Kan, jangan pegang kita punya kemaluan ke apa ke semua itu, biarkan dengan. So Nabi pesan Nabi ajar ni, kan, jangan pegang tangan kanan. Tangan kanan biarkan dia bersih supaya senang. Okey. Yang kedua Nabi pesan wala yatamassah, dan jangan kau sapu minal khala'i bi yaminih, yakni kau jangan beristinja kat situ, jangan kau sapu najis kau tadi dengan juga tangan kanan. Maksudnya kau istinja ni bukan guna tangan, tuan-tuan. Istinja guna apa? Kita ni Nabi bercakap pada konteks zaman tu, istinja zaman tu, diorang ni tak ada air macam kita.
Mewah sangat dapat air. Waktunya istinja tu kalau dapat air tu mewah sangat lah. Mustahil. Jarang-jarang dapat macam tu. Melainkan dia orang ini terpaksa istinja menggunakan apa yang ada. Jadi biasanya yang mudah untuk dia orang dapat adalah batu. Batu tu senang. Okey, so mungkin dia pergi buang dekat padang pasir, so dia nak istinja guna batu. So dia akan istinja guna batu. Tapi Nabi kata kalau nak istinja pun jangan guna tangan kanan. Jangan guna tangan kanan. Nabi kata jangan istinja guna tangan kanan. Okey, itu dua pesanan Nabi. Dan Abu Qatadah dia tambah satu lagi. Dia riwayat satu lagi, dia kata wala yatanaffas fil ina. Dan janganlah seseorang itu bernafas di dalam bekas air. Maknanya bila? Waktu dia minum. Yang ni kita biasa dengar tapi kita tak tahu datang daripada mana. Datang daripada hadis yang sahih ni tadi. Abu Qatadah kata jangan pegang zakar dengan tangan kanan waktu buang air, jangan istinja guna tangan kanan, jangan bernafas dalam air. Tiga benda ni. Baik, kita nak tengok satu-satu. Okey. Baik, jadi nombor satu. Baik, dia terus kepada nombor satu, kenapa tak boleh bernafas dalam air. Dia pergi nombor 3 dulu. Okey tuan-tuan, kita pergi nombor 3 dulu. Kenapa tak boleh bernafas di dalam air? Nombor satu, mungkin di antara hikmahnya. Mungkin di antara hikmahnya para ulama ni dia kata mungkin akan menyebabkan apabila kita bernafas di dalam air, yasqutu fil ma'i yuqziruhu ala ghairihi. Maksudnya apabila kita minum, kalau kita bernafas, kalau kat hidung kita tu ada benda, kita bernafas kita nafas, mungkin benda tu jatuh, benda yang kotor tu jatuh dan kita minum. Nombor satu. Nombor dua, mungkin warubbama yahdus lahu syarak. Mungkin kalau dia buat bernafas, dia minum air macam tu kan, boleh menyebabkan dia tercekik syarak. Dia boleh tercekik kan, inna lillahi wa inna ilaihi jadi dia boleh tercekik. Nombor dua. Dan nombor tiga, qala ahaduhum jarasim ta'alluq fil ma'. Jadi dia boleh kata kalau nombor satu tadi mungkin ada kotoran dekat hidung jatuh ke, yang nombor tiga ni kata mungkin ada kuman yang boleh jatuh, mungkin tak nampak tetapi ada kuman yang jatuh, lalu kita makan balik kuman. Kita tahu hidung kita fungsi dia blok abuk, blok kuman hidung kita ni kan. Jadi bila kita bernafas menyebabkan ada kekotoran. Itu mungkin di antara hikmah dia. Mungkin kita tak kata itu yang sebab Nabi larang, tak. Nabi memang tak bagi, tapi mungkin itu antara hikmah dia. Okey. Itu kenapa tak boleh bernafas. Baik, soalan yang kedua, ada orang tanya juga di dalam hadis ni, apa kaitan kalau kita ingat dulu Abu Qatadah sahabat, diriwayatkan yang pertama jangan pegang tangan kanan, jangan pegang zakar tangan kanan. Nombor dua, jangan istinja tangan kanan. Nombor tiga, tiba-tiba jangan bernafas dalam minuman dan dalam air kan. Jadi ada orang tanya, apa kaitan bernafas dalam air ni dengan dua benda yang kotor yang mula-mula ni kan. Okay, jadi jawapan dia, para ulama hadis ni begitu detail kan. Sampaikan orang tanya, dia kata boleh jadi Abu Qatadah, boleh jadi hadis ni dua benda yang berbeza. Nabi cakap waktu lain, waktu istinja ni Nabi cakap waktu lain, minum air ni Nabi cakap waktu lain. Tetapi apabila Abu Qatadah riwayatkan di hadapan sahabat, di hadapan anak murid dia, biasanya sahabat dia riwayatkan kepada tabi'in, diriwayatkan sekali. Dia kata Nabi tak bagi ni, Nabi tak bagi ni, dan dia ambil tu Nabi tak bagi juga yang ni. Jadi orang ambil hadis tu secara jamak, dia jamakkan, sedangkan mungkin dua keadaan yang berbeza. Okey, itu antara sebab dia. Bernafas dalam air ni berkait dengan cerita istinja ni tadi. Tajuk kita tadi apa? Bukan minum air. Tajuk kita tadi apa? Istinja tangan kanan dengan pegang kemaluan tangan kanan. Okey. Baik baik. Soalan yang seterusnya ditanyakan, Nabi sebut dalam hadis jangan pegang tangan kanan waktu kencing ini. Nabi kata jangan tau. Bila ulama usul fiqh dia tengok perkataan jangan ni,
Nabi kata jangan. La yamassanna ahadukum. Jangan seseorang kamu pegang tangan kanan. Jangan. Apa hukum jangan dekat situ? Apa jatuh hukum pegang tangan kanan ni? Hukum dia jatuh apa? Kalau Nabi kata jangan. Biasanya jangan haram. Maksud biasanya haram. Kalau Nabi kata jangan means haram. Tetapi majority ulama faham hukum dia adalah pegang tangan kanan waktu kencing, hukum dia makruh. Majority faham makruh. Makruh. Sebab apa? Para ulama lebih fahamilah kan. Maksudnya sirah Nabi tu, Nabi ni kadang-kadang kata jangan, tapi bukanlah maksud dia jangan tu Allah Ta'ala membenci tak. Kadang-kadang Nabi kata janganlah. Nabi dia macam nak guide kita kan. Jangan pegang. So kat sini menunjukkan ia adalah makruh. Dan yang keduanya, apa sebab Nabi tak bagi tadi? Macam yang saya sebutkan tadi, mungkin Nabi nak suruh kita ni, tangan kanan ni jangan bagi dia terkotor ataupun tercemar dengan najis. Elakkan apabila kita beristinja dan sebagainya, tangan kanan kita jaga. Sebab ada benda yang kita nak pegang. Di badan kita ni ada pakaian-pakaian yang bersih dan sebagainya, kita jaga tangan satu benda yang bersih. Okay. Dan dulu pun dan walaupun dah ada sabun hari ni kan, kalau kita pakai tangan kanan untuk kita bersihkan sebagainya kan, sejak dulu, dia mungkin akan menyebabkan tangan tu berbau. Sedangkan tangan kanan ni kadang-kadang kita salam orang kan, kita usap kepala anak kita dan sebagainya gitu. Jadi jangan elakkan menggunakan tangan kanan. Okey. Di antara faedah hadis ni juga, Nabi sebut juga jangan pegang zakar dengan tangan kanan dalam keadaan dia itu sedang kencing. Menunjukkan kalau orang itu tak kencing, boleh tak dia pegang tangan kanan? Boleh lah. Itu mafhum mukhalafah. Nabi kata jangan pegang tangan kanan waktu kencing. Maksudnya kalau tak kencing, boleh tak pegang tangan kanan? Boleh maksudnya. Itu mafhum mukhalafah dia. Okey, jadi itu antara kesimpulan yang boleh saya buat. So apa yang kita nak belajar di sini daripada hadis ni, 3 benda. Jangan pegang waktu kencing. Tapi adakah larangan ini larangan haram? Tak, makruh. Makruh. Yang kedua, jangan istinja tangan kanan. Yang ketiga, jangan bernafas dalam air. Jangan bernafas dalam air. Yang ni tak ada kaitan dengan tajuk, tetapi kita belajar sekali sebab di dalam satu hadis yang sama. Ada soalan tuan-tuan? Tajuk ni? Tak ada? Clear? Okay. Ingat okey. Jadi kita masuk bab yang baru. Babun nahyi 'anil istinja'i bi aqalli min thalathati ahjarin aw ayyastanji bi raji'in aw 'azmin. Bab larangan daripada istinja. Istinja ni kita sebut 2 kali. Apa istinja tuan-tuan? Istinja datang daripada perkataan najah ni bebas. Istinja kita cuba membebaskan diri kita. Itu maksud istinja. Kalau kita dalam keadaan tertekan, kita istinja diri kita. Bebaskan, keluarkan diri kita. Itu maksudnya. So maksud dekat sini, maksud kalau kita istinja, kita dalam keadaan kotor, kita cuba untuk bersihkan diri kita. Itu istinja. Okay, bab larangan istinja. Kita cuba untuk bersihkan diri kita. Bab larangan daripada istinja kurang daripada 3 biji batu atau beristinja dengan najis atau tulang. Ingat, bab larangan istinja kurang daripada 3 biji batu atau atau beristinja dengan najis atau tulang. Tajuk ni biasanya digambarkan daripada hadis yang kita nak baca ni. Okey. Kita baca dulu hadis. An Salman radhiyallahu anhu qala Salman meriwayatkan bahawa dia berkata laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah telah melarang kita. Dan dia titik dia kata au an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar.
Maksudnya ada cerita sebelum tu, tetapi dalam buku ni dia ambil setengah je. Dia kata Rasulullah telah melarang kita titik atau kita ini beristinja kurang daripada 3 batu ataupun 3 biji batu, atau kita ini beristinja dengan najis atau dengan tulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis dia sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, apa maksud dia ni tuan-tuan? Okey. Yang pertama sekali, istinja sebagaimana yang kita sebut tadi, istinja pada zaman dahulu adalah menggunakan batu. Benda-benda yang kesat. Macam tak mungkin mereka boleh dapat istinja guna air, macam mustahil. Melainkan datang zaman kemudian, waktu tu saya ingat mungkin ratus tahun lepas daripada zaman sahabat tu, barulah dia orang ni start boleh ada toilet yang ada air dalam rumah. Toilet ada dalam rumah. Berapa puluh tahun lepas tu ada orang ada toilet dalam rumah, ada. Tetapi yang ada air dalam rumah ni memang tak ada lah. Jadi macam susah nak istinja guna air. Baik, dia jadi Nabi bercakap ini konteks zaman tu lah, istinja guna batu. Jadi apa konteks hadis ni? Nabi kata jangan istinja kurang daripada 3 biji batu. Hadis ini konteksnya adalah kalau orang itu najisnya lembab, najisnya tu lembik, yang tu jangan guna kurang daripada 3. Kalau keras, mungkin 1 pun dah cukup, sebab keras tu mungkin tak kotor kan. Tapi kalau lembik, Nabi kata jangan guna kurang daripada 3. Itu konteks dia tuan-tuan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, jangan beristinja menggunakan apa tadi? Ingat, tulang ataupun najis dulu. Jangan guna najis atau tulang. Macam mana orang istinja guna najis? Okey, najis ni tuan-tuan, adakah semua najis semua najis itu, atau raus dia panggil, maksudnya air kencing, tai binatang, adakah semuanya najis? Tidak. Tidak semua air kencing, tai najis binatang itu najis, tak. Kalau ikut pendapat para ulama, bukan semua najis itu najis. Sebab di kalangan mereka membahagikan binatang-binatang yang boleh dimakan, najisnya tidak dikira najis. Seperti mana kambing, unta, najis itu tidak najis. Dan binatang yang tak boleh dimakan, yang tu dia punya najis memang najis. Yang ni macam mana para ulama tiba-tiba bahagi macam ni? Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW. Ada satu kaum datang ke Madinah, dia orang ni sakit, dan Nabi kata, kau orang pergi ke unta tu, ke kandang unta, engkau pergi minum susu dia dan minum kencing dia. Kalaulah kencing unta itu najis, hadis ni sahih. Hadis ni Nabi suruh orang yang sakit ni tadi pergi minum kencing unta dan juga susu unta. Kalaulah kencing unta itu najis, nescaya Nabi takkan nak suruh umat dia makan najis. Jadi disebabkan itu para ulama membezakan binatang yang boleh makan kencing dia tu tak najis. Dan juga najis dia juga tak najis. Ada satu kisah lagi tuan-tuan. Ada orang tanya kepada Nabi, boleh tak solat di kandang kambing? Kambing ni boleh tak solat dekat situ? Nabi kata apa? Solatlah di situ, sallu fiha, solatlah kat situ. Fa inna fiha barakah, ada keberkatan, semayanglah kat situ. Kandang kambing ni tuan-tuan. Sure, maksudnya kalau besar-besar ni kandang kambing tu, sure mesti ada kencing di mana-mana, betul?
Kan Nabi tak kata solatlah kat situ tapi elaklah najis. Nabi tak kata. Nabi kata solatlah kat situ. Menunjukkan apa tuan-tuan? Binatang itu yang tu kambing, yang pertama tadi unta. Jadi para ulama boleh nampak benda ni seolah-olah Nabi menggambarkan di sini binatang yang boleh makan. Najis dia tak najis. Najis tak najis. Yang tak boleh dimakan ni tadi najis. Kalau harimau ke boleh makan ke harimau? Harimau tak najis. Singa yang tu memang tahi dia, kencing dia najis. Baik. Saya nak cerita pasal apa ni? Saya nak beritahu tadi dilarang untuk kita beristinja guna apa tadi? Najis dan juga tulang. Yang pertama tadi apa tadi? Kurang daripada 3 biji batu ataupun jangan istinja guna najis. Kan? Okey, najis ni nak cerita ni tadi. Ada jenis najis yang para ulama anggap dia tak najis kan. Jadi mungkin kita ambil binatang yang boleh makan seperti tahi lembu tu kan. Contohnya tahi lembu, binatang yang boleh makan. Najis dia di kalangan ulama menganggap dia tak najis Ada yang tapi kita mazhab Syafi'i kita anggap najis lah. Tapi di kalangan ulama maknanya ada yang anggap tak najis. Jadi kita ambil benda tu, dan kita bersihkan kita punya istinja guna benda tu. Nabi kata jangan istinja guna najis tu walaupun dia tak najis. Jangan istinja guna tu sebab di dalam hadis yang lain Nabi bagi tahu sesungguhnya itu adalah makanan bahaimul jin, makan binatang ternakan jin. Manusia ni ada binatang ternakan dia. Binatang ternakan untuk manusia ni apa? Kambing, lembu. Dia orang ni makan apa? Rumput. Okey, binatang ternakan jin ni apa makanannya? Najis-najis ni tadi. Najis-najis binatang ternakan yang boleh dimakan ni tadi. Itu makanan dia orang. Jadi Nabi kata jangan istinja guna tu sebab itu makanan binatang ternakan jin. Okey, yang kedua. Macam pening tak adalah pening pun, baru dengar je kan. Tak pernah dengar, semua hidup tak pernah dengar. Ustaz ni botol ke tidak? Semua hidup dan tak pernah dengar kan. Tak pernah dengar bukan makna tak ada. Okey, yang ketiga, dilarang untuk kita beristinja menggunakan tulang. Sebab apa? Tulang itu adalah makanan dalam hadis yang lain bukan dalam hadis ni, makanan jin. Yang Nabi sebut tulang pun sama juga. Tulang ni, kalau tulang itu bangkai sebagai contoh, tulang tu bangkai lembu kono langgar, tulang tu jin pun tak makan. Tapi kalau dia disembelih dan dia adalah baki daripada sembelihan benda yang halal, Nabi kata yang tu aufar. Nabi kata tulang tu lagi bagus daripada kita makan daging untuk jin. Maksudnya lagi sedap untuk dia daripada kita dapat daging. Jadi tulang-tulang yang disembelih ini adalah makanan kepada jin. Jadi jangan kita ambil tulang-tulang yang makanan-makanan, kita ambil tulang KFC yang kita sembelih kan. KFC sembelih tak tuan? Sembelih, tapi boikot lah. Tapi kalau kita ambil, kita pun istinja guna tu. Jangan. Sebab itu adalah makanan jin. Okey, itu berkaitan dengan tulang. Baik. Jadi daripada hadis ni juga tuan-tuan, bihajarin zisham. Okey. Jadi kita faham daripada hadis ni ada 3 larangan tadi. Apa dia tuan-tuan? Kurang daripada 3 biji batu untuk apa? Untuk tahi yang lembik. Tahi yang lembik Yang kering mungkin 1 pun dah cukup. Kalau keras sebiji pun cukup. Tapi kalau lembik, Nabi kata jangan pakai kurang daripada 3. Mungkin tuan-tuan nampak macam tak praktikal lah benda ni kan. Tak pernah aku istinja guna batu. Semua hidup aku tak pernah istinja. Tapi mana tahu kan, kita ni seronok-seronok kita kena tahu kan. Bukan selama-lamanya senang. Kita boleh fikir tak orang Gaza tu, ingat dia boleh istinja ke tuan-tuan? Orang Gaza tu dia boleh istinja guna air ke? Air untuk minum ke tuan-tuan? Istinja memang sure guna batu. Okey. Lepas tu nombor 2, jangan istinja guna tulang ataupun najis. Walaupun najis ni pun kita kena faham. Maknanya kalau najis tu memang najis tu dia tidak membersihkan.
Kalau najis tu binatang-binatang yang tak boleh dimakan, macam harimau ke, singa ke, helang ke kan. Najis dia memang tak boleh menyucikan. Jadi najis dia memang tak boleh pakai. Tapi kalau ada jenis-jenis najis yang boleh, yang bersih, yang bersih. Jadi jangan gunakan yang tu untuk digunakan istinja, jangan juga. Nabi kata kerana itu adalah makanan jin. Okay. Faham Baik, soalan yang seterusnya. Timbul persoalan. Kalaulah Nabi larang kita, Nabi tak bagi kita istinja guna najis, sebab najis yang bersih tadi tu adalah makanan jin. Makanan apa? Bukan makanan jin, makanan binatang. Binatang untuk jin, binatang ternakan jin makan najis yang bersih ni tadi. Kalaulah binatang ternakan kita contohnya kan, binatang ternakan kita lembu makan apa tuan-tuan? Dia mungkin makan rumput kan, rumput ini rumput napier tu kan, kat sini ada tanam rasanya kat kawasan ni, dia makan rumput tu kan, kita saja je kita ambil rumput tu, kita istinja, lepas tu kita bagi lembu kita makan. Kalau binatang jin pun tak boleh makan, lembu kita lagilah kita jangan buat tuan-tuan. Nabi tak kasih kerana itu makanan dia. Kalau kita buat untuk lembu yang fizikal dia pun jangan lagilah. Larangan itu lebih jelas. Tentu sekali jangan tuan-tuan. Okey. Yang keduanya, apa lagi? Kalahmi wal khubz. Okey. Kalaulah makanan jin pun kita tak boleh istinja, makanan jin, tulang. Apatah lagi kalau kita istinja guna makanan manusia. Makanan jin pun tak boleh istinja. Kita ambil roti contohnya, roti kita istinja, bersih tak? Bersih. Tapi boleh tak buat? Tak boleh. Nabi, makanan jin pun Nabi tak bagi, apatah lagi makanan kita. Faham tuan-tuan? Wa ma asbah dzalik. Jadi yang tu jelas jangan buat. Okey, soalan yang seterusnya. Aizanya zan bi ghadil ahjar. Okey. Nabi cerita ni istinja guna batu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mudah didapati untuk masyarakat Arab yang beristinja di dalam istinja di padang pasir ni. Boleh tak guna istinja selain daripada batu? Jawapan, boleh tak boleh? Tentulah boleh. Kalau ada tisu dengan batu, tentulah tisu lebih bersih kan. Jadi kita istinja guna tisu. Okey. Guna kayu boleh tak? Boleh. Guna tanah liat boleh tak? Boleh. Tanah liat dia okey. Guna botol kaca boleh tak? Tak boleh. Sebab dia takkan membersihkan kan. Sebab dia licin kan. Dia licin. Jadi daun pun kalau ada orang tanya dalam ni, dia tanya, boleh tak istinja guna daun kurma? Daun kurma yang basah tu tak boleh sebab dia tak bersih. Yang kering boleh sebab dia akan membersihkan dan sebagainya. Jadi benda-benda ini kita bincangkan berkaitan dengan istinja. Jadi habislah tajuk kita hari ini, 2 tajuk. Tak sempat nak masuk tajuk ketiga. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan tuan-tuan? Okey. Cap dengan tisu dulu. Kenapa ustaz tu kata okey, dan macam membazir pula okey, jadi step dia kata, maksudnya ada petua yang cerita ni, imam cerita ni tadi, ada ustaz petua dia juga. Ustaz ni petua, kalau di jamban ada air, ada tisu. Pertama sekali ambil tisu dulu, lap dulu, lepas tu baru basuh dengan air. Jadi saya ingat petua ni macam sesat sikit sebab sepatutnya basuh dulu baru lap. Yang tu yang lebih betul kan. Jadi petua macam mana, apa-apa pun kita istinja ni, yang cara paling bersih athhar di dalam kitab ni menggunakan air lah. Yang paling bersih adalah guna air. Sebab tu guna batu tuan-tuan. Zaman Nabi tu kalau guna batu pun, tuan ingat habis ke? Bersih ke? Tak bersih, memang ada tinggal sikitnya. Memang akan ada tinggal. Tapi adakah agama kira itu berdosa? Tak. Okey, itu dimaafkan. Maafun, itu dimaafkan. Jadi tapi yang paling baik kalau ada air, memang air lah paling bersih. Air tu the best. Tapi kalau ada tisu, ada air dulu, lepas tu baru tisu, supaya mengelakkan
Esok kalau dia basah di kawasan tu, dia jadi gatal-gatal. Lap lah tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arhamna wa shfi mardana wa 'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi